Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. So hari ini insya-Allah kita masuk to the last subtopic in chapter 3 which is free fall motion. Okay? So dalam free fall motion ni, kalau yang sebelum ni kita belajar pasal objek yang bergerak sama ada ke kiri ataupun ke kanan, dalam free fall motion ni kita we are dealing with object that are moving sama ada naik ke atas ataupun turun ke bawah. Okay? So dalam free fall motion kita tahu yang bila benda jatuh, dia adalah disebabkan oleh tarikan graviti. So, dia sebenarnya kalau dalam free fall motion ni, graviti tu adalah, kita tahu graviti nilai dia adalah 9.81 meter per second square. So, since unit dia is in meter per second square, that means that the gravity itself adalah unit acceleration. So, dia punya konsep sama dengan yang sebelum ni, sama dengan yang benda bergerak ke kanan ke kiri, cuma dia punya A tu untuk benda yang naik ke atas dan turun ke bawah, A dia kita kena ambil nilai graviti. Okay, so tu yang pertama. So nilai graviti kalau macam dulu kita belajar biasanya kita guna 10 meter per second square, tapi kalau yang sekarang ni biasakan untuk guna yang lagi spesifik which is 9.81, right? So bila cakap pasal free fall motion ni, macam yang dia tulis kat sini, free fall motion ni adalah motion of an object that occurs under the influence of gravity. Gravity yang menyebabkan benda tu jatuh. So oleh sebablah gravity tu dia always directed downwards. So bila benda tu bergerak ke bawah, bila benda tu jatuh ke bawah, that means kita anggap G dia positif. Sebab memang naturally memang G tu arah dia ke bawah. Tapi bila benda tu kita baling naik ke atas, betul pemadam ni, kita baling naik ke atas. So masa dia naik atas tu, dia punya A kita jadikan negatif. Sebab dia melawan arah sebenar graviti. Alright? So, okay, dalam free fall equation, dia sebenarnya kita guna equation yang sama dengan equation yang 4 equation yang kita belajar kemarin. So, that's why kenapa saya kata sebelum ni that you have to remember, sebab memang equation ni juga yang kita keep using after this. So, kalau dalam free fall motion, kita punya equation still lagi sama. Cuma syarat dia bila dalam free fall motion, kita punya A tu kita mesti tukar kepada gravity. So, awak kena ingat bila benda tu naik ke atas, gravity dia akan jadi positif. Negatif. Dia akan jadi negatif G. But then, bila benda tu turun ke bawah, dia akan jadi positif G. Okay, so daripada equation ni, so nanti kalau kita masukkan equation untuk free fall, G nanti dia akan jadi V equal to U plus GT. U plus GT ni bergantunglah tengok kepada keadaan tu lah. Sama ada dia naik ke atas ataupun ke bawah. Okay, so sama juga dengan yang bawah ni. So awak tak perlu ingat equation yang baru untuk free fall, tapi awak kena ingat 4 ni juga. Okay. So, bila benda yang bergerak dalam keadaan vacuum ataupun dekat udara, biasanya contohnya ada batu dan ada feather. Okay, so kalau macam dua benda ni dia jatuh ke bawah, kita akan realize yang kedua-dua objek tu akan jatuh dalam masa yang sama. Okay, walaupun batu tu berat, walaupun batu ni dia berat, feather ni dia ringan, tapi bila kita jatuhkan dia dalam satu kiranya jatuhkan dalam masa yang sama, dia akan jatuh dalam masa yang sama, serentak. Kenapa? Sebab kita punya G adalah constant.
9.81 ni constant. Dekat mana-mana objek pun sama. Kecualilah kalau kita dekat bulan. Kalau dekat bulan, kita punya graviti kuranglah berbanding dengan kat bumi. Okay? So, bila ada benda yang bergerak, sama ada naik ke atas, turun ke bawah ni, okay, satu benda yang kita kena consider. Okay, contoh ni, objek ni, tengok yang figure ni. Okay, objek ni bila dia naik ke atas, bila kita jadikan dia slow motion, bila sampai ke atas ni, dia akan stop sekejap. Dia akan naik tu, dia stop kejap, lepas tu barulah dia turun ke bawah. So, bila kita nak consider pergerakan daripada A ni ke B sahaja, masa naik je. So, kita kena consider dekat atas ni dia stop. So, V dia mesti equal to 0. Alright? And then, bila kita consider yang side yang kedua ni, bila dia turun bawah je, daripada atas ni nanti kita punya U akan jadi kosong. Sebab dia stop dulu dekat atas, stop dulu, lepas tu buat dia turun bawah. So, macam biasalah, kalau naik ke atas, kita punya G akan jadi negatif. Tapi dekat sini, G kita akan jadi positif. Right? Kita try buat soalan. Okay, contoh. Okay, kita try buat soalan ni. Okay, dalam soalan ni, dia kata a stone is dropped from the top of a cliff and it hits the ground below after 3.25 second. So, dekat sini kita dah ada kita punya time. Dekat sini dah ada time. Okay, contoh kalau kita lukis, okay, ada cliff and then ada stone yang drop from the cliff. Okay, so dia nak how high is the cliff. So, how high maksudnya dia nak kita punya tinggi, which is kita punya distance lah. Kita punya S berapa. Okay, so bila kita dah ada maklumat, kita ada satu maklumat which is T equal to 3.25 second. And then kita tahu kalau free fall ni kita kena ambil acceleration dia equal to gravity, which is 9.81 meter per second square. Okay, so dia nak S. Okay, yang dia nak adalah S. Okay, selain tu, daripada sini, daripada atas ni, dia ada cakap tak pasal if benda tu bergerak daripada awal. So, kalau kita tengok dalam soalan ni, dia tak ada mention apa-apa. So, bila tak ada mention apa-apa, so bila dia punya drop daripada atas, so kita that means dia punya U equal to 0. U dia is equal to 0 meter per second. So, macam mana kita nak cari S? Okay, so kita dah ada 4 maklumat ni. S, T, A dengan U. Okay, so kita tengok satu-satu equation yang kita dah cover semalam. So, firstly, V equal to U plus AT. Okay, dalam ni ada S tak? Tak ada kan? So, kita tak boleh guna yang ni. So, yang kedua, V square equal to U square tambah 2AS. Kat sini ada S. Okay, mungkin boleh guna. Tapi kita ada V tak? So, V-nya dia tak ada. So, kita tak ada V. So, bila tak ada V, maksudnya kita tak boleh guna jugalah formula ni. Okay, so kita tengok formula yang ketiga. S equal to UT plus 1 over 2 AT square. Okay, so S yang kita nak cari. U dah ada, kosong. T pun dah ada, 3.25. A pun dah ada, 9.81. So, kita boleh guna formula ni lah untuk cari S. Okay, so kita masukkan je nilai. S ni yang kita nak cari. U adalah kosong. So, kosong masukkan T 3.25 tambah 1/2. G kita 9.8. Okay, oleh sebab benda ni sekarang turun ke bawah. So, G kita jadikan positif. So, 9.8 lah. 3.25 kuasa 2. So, dapatlah jawapan dia. Okay, so kita try pula buat example ni. So, dia kata kat sini, a ball is thrown from the top of a building is given an initial velocity of 10 meter per second straight upward. Then, the building is 30 meter high and the ball just missed the edge of the roof on its way down as shown in figure beside.
So, dia suruh calculate the maximum height of the ball from point A. So, firstly kita cuba keluarkan semua maklumat yang ada dalam soalan ni. Okay, dia kata initial velocity 10 meter per second. So, U 10 meter per second. And then the building is 30 meter high. Okay, tinggi building is 30 meter high. And benda tu daripada dia punya starting point ni dia naik ke atas. Sebab dekat sini dia kata straight upward. Okay, so maksudnya dia naik atas dulu and then baru dia turun bawah. Okay, so untuk soalan A, dia suruh cari maximum height of the ball from point A. Maximum height, that means daripada point A ni, jarak dia daripada sini ke atas. So, ke atas ni berapa maximum height dia before benda tu turun ke bawah. So, daripada point A ke point B ni, kita kena consider yang dekat A dengan B je. Okay, so bila consider dekat A dan B, okay, masa dia naik atas, kita tahu kita punya G kita ambil sebagai negatif. Negatif 9.81. Okay, U dah ada 10. And then bila dia naik ke atas, macam saya kata tadi, sampai atas ni, benda tu akan stop sebentar. Dia stop kejap, lepas tu baru dia turun bawah. So, since kita hanya consider pergerakan dari A ke B, so dekat atas ni dia stop, so kita ambil V dia equal to 0. Right? So, maximum height referring kepada kita punya distance. Kita punya distance kat sini. Berapa kita punya S? So, kita dah ada U, kita dah ada V, kita dah ada G, and then kita cari S. Okay, so kita try tengoklah satu-satu equation kita. So, equation kita yang ada V equal to U plus AT. Okay. V kita dah ada kan tadi? Kosong. U adalah 10. A adalah 9.81. Okay. Tapi kita nak cari S. So, ada tak dalam formula ni? So, tak ada. So, kita tak boleh guna yang ni. So, kita guna formula yang kedua. S sama dengan UT tambah 1/2 AT square. Tapi kita tak ada time. Time kita tak ada. So, pun tak boleh guna yang ni. Okay, cuba guna V square equal to U square tambah 2AS. Okay. V kita dah ada kosong. U 10. Lepas tu A kita negatif 9.81. S yang kita nak cari. So, bolehlah guna formula ni. So, masukkan je. Kosong kuasa 2 equal to U kita 10. Kuasa 2 tambah 2. A negatif 9.81 S. So, bolehlah dapat nilai S. Okay. So, yang lain untuk soalan B, C dengan D ni, dia punya konsep pun sama. So, daripada atas ni, bila turun bawah, kita punya G jadikan sebagai positif. G jadikan sebagai positif. And then, bila dia punya, okay. Yang soalan yang ni, dia berbeza sikit dengan soalan yang first tadi. Soalan first tadi, benda tu daripada atas turun bawah kan. So, yang bila benda tu, dia memang straight turun bawah, S dia memang akan kita jadikan sebagai positif. Tapi bila soalan macam ni, dia naik dulu, baru turun bawah. So, kalau macam tu, kita kena consider satu benda. Kita kena jadikan yang dia punya starting point ni sebagai X equal to 0. Sorry, S equal to kosong. So, bila dia naik atas, kita punya S tu akan jadi positif. And then, bila dia turun bawah, daripada reference point ni, bila dia turun bawah, dia punya S ni kena jadi sebagai negatif. Alright? So, contoh kalau dia nak jarak daripada C ke D, okay, since kita tahu tinggi kita kat sini adalah 30 meter, so, S kita sini akan jadi negatif 30. Pastikan awak letakkan negatif kalau benda tu turun ke bawah. Alright? So, awak try buat soalan B, C dengan D ni. Okay, dekat slide, next slide, semua jawapan dah ada untuk jawapan untuk soalan ni. So, awak try buat dulu according to your, apa yang awak faham. And then, baru awak compare dengan jawapan yang dah ada lah. Okay, so
Lepas tu buat juga soalan exercise. So, tu je untuk chapter 3. Okay, so try buat awak punya soalan. Kalau tak dapat, tak faham, please bagi tahu so kita boleh discuss sama-sama. Alright, thank you.